frontliner, penghargaan yang kita sentiasa berikan daripada masa ke semasa. Jadi hari ini Darah Muda ingin memberikan lagi satu penghargaan kepada mereka yang telah berada di barisan hadapan untuk menjaga masa depan negara bangsa kita, itu anak-anak, murid-murid kecil-kecil ni. Ya, cikgu. Bukan cikgu biasa pula. Bukan cikgu biasa, tuition betul. pula. Baiklah, hari ini di studio kita bersama dengan seorang cikgu tuition. Namanya Cikgu Muhammad Azrin Ahmad Zahar yang juga merupakan pengarah urusan Pusat Tuition Ilmu Studio. Jadi selamat datang cikgu. Cikgu Azrin ya? Ya, saya. Okay. Jadi boleh cikgu kongsikan bagaimana permulaan cikgu? Okey. Saya dikhabarkan lepas tadi grad akhirnya buka pusat tuition. Jadi Ya, boleh betul. cerita tak apa yang menyebabkan nak buka pusat tuition ni? Nak buka pusat tuition ya. Okey, pada permulaannya masa tahun 1999 tahun pertama ijazah saya dah mula mengajar rumah ke rumah lah. So saya mula bergerak rumah ke rumah. Jadi saya rasa lepas tahun ketiga tu pelajar rumah, dia panggil home tuition lah. Pelajar home tuition saya ada lebih kurang 70 ke 80 orang home tuition saja. Jadi bila saya grad tu, saya terus buka cawangan yang pertama dan saya terus mengajar full time. Masa home tuition tu kadar bayaran Alamak. untuk home tuition berapa cikgu? Kadar bayaran ya. Saya mula masa zaman tu lah masa tu saya mula serendah Tahun bila tu? 1999 2000 lah saya Baru mula. 4 tahun. Baru 4 tahun. Okey, berapa kadar? Serendah saya bermula dengan sebab kawan saya punya mak dia panggil minta saya tolong ajar anak dia, adik dia yang kecil tu. Saya kata boleh, saya boleh datang ajar. Dia tanya pasal bayaran. Saya berkata saya pun tak tahu bayaran, letak je lah apa yang bayaran yang sesuai. Jadi dia bagi saya masa tu RM25 kot sejam, macam tu lah, RM20, RM25 lah. Dan lepas tahun ketiga tu saya rasa dia dah naik ke 150, 200 sejam pun ada jugalah masa zaman tu lah. Cikgu ada ijazah sarjana muda dalam accounting. Ya, betul. Dan apa yang menyebabkan cikgu masih lagi memilih jalan sebagai pendidik ini? Sebagai pendidik bukan sebagai profesional kan? Oh, ya. Accounting kan profesional punya career kan? Itulah saya punya keluarga saya ni, bapa saya semua memang family account, abang saya semua memang ke arah bidang account. Cuma saya belajar account, saya tak kerja bidang account. Cuma saya bukanlah minat mengajar, tapi bila mengajar tu kita punya seronok tu lain sikit lah. Seronok. Dan especially bila mak bapak yang telefon kita dan cakap terima kasih didik anak saya, itu yang Penghargaan besar. kita cari rezeki. Tapi yang berkat yang mak bapak setiap tahun doa untuk kita, itu yang best lah. Saya rasa semua cikgu generally, semua cikgu suka kan. Bukanlah suka, memang itu yang dia orang rasa Kepuasan di-appreciate dia. ya. Sampai hari ni kalau cikgu boleh kongsikan berapa ramai dah cikgu mengajar? 19 tahun, 20 tahun. Saya rasa 4,000. saya rasa pada 28,000. Kalau pelajar saya, kita total pelajar lebih kurang 30,000 tak I silap. see. 30,000. Baik. Ya, Saya nak tahu 10. juga. Cikgu belajar akaun, hebat dalam pengiraan akaun ni. Jadi macam mana modal tu nak buka tuition? Okey. Saya dah bagi tahu tadi kan. Itulah Kaji dia. sikit kisahnya. Yang hebat tu tak. Sebab kalau saya rasa di universiti orang tengok saya ni, dia tahu kat universiti saya ni tak hebat lah. Maknanya sebab saya ni memang pelajar yang lemah masa di universiti lah. Saya kena cari budak-budak yang pandai ni. Saya kena belajar dengan diorang lah. Tapi disebabkan saya lemah, saya kena belajar benda tu step by step lah. Jadi saya bila kita ajar orang, kita ajarlah step by step tu juga lah. Jadi yang modal ni tadi, tahun pertama tu biasalah kena pinjam. First kali kita tengok duit saving daripada yang home tuition tu. Lepas tu minta bapak lah, parents lah, biasalah masa tu parents ada bantu sikit. Yang lagi susah dia masa tu, saya ambil loan daripada credit card. Masa muda-muda semua grad dia orang bagi credit card. Semua credit card tu ada limit RM5,000, RM10,000. Jadi saya apply 4 credit card, ambil semua loan tu RM40,000. Tapi jangan buat lah yang tu. Yang tu kita masa tu tak reti kira lagi dia punya tu terlalu tinggi lah nak dapatkan modal. Tapi nak dapat modal dan nak bertahan lagi 2 tahun tu, itu another challenge lah, another story lah. Boleh buka, tapi nak bertahan 3 bulan pertama dah menangis-nangis lah. Baik. Bagaimana pula waktu PKP? COVID. PKP 3 bulan kita dikurung di Betul. rumah. Bagaimana cikgu menjalankan operasi pusat tuition ni? 3 bulan. Sebab bulan pertama, bulan 3, bulan 4 tu kita memang tak bersedia langsung. Dan kita dikatakan
PKP akan bertahan sekejap je sampai hujung bulan 4. Jadi bila dia drag sampai bulan 5, jadi kita sejujurnya zero income bulan 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya tiada langsung yuran di-collect sepanjang 5 bulan. Sebab apa? Sebab kita tak mengajar dan kita tak collect yuran. Kelas online juga tak cuba buat? Kelas online kita cuba buat selepas bulan ke-4 tu. Masa dia extend PKP tu. Jadi kami cuba buat kelas online pada bulan 5 dan 6. Tapi sebabkan saya punya tim cikgu-cikgu ni semuanya guru-guru, banyak guru-guru kementerian dan guru-guru jabatan. Diorang ni dah senior sikit lah. Nak suruh diorang ke online daripada rumah, nak on Zoom tu pun dia tak reti lagi. Jadi cabaran lah tu. Cabaran lah tu. Diorang nak buka Zoom tak reti, diorang nak download Zoom. Jadi pelan-pelan lah. Tapi kita dapat juga, jaga untuk setting, dan nak setting lighting lagi susah lah. Nak buat untuk cikgu-cikgu. Penerimaan student pula kelas online? Pada saya rasa dalam online lagi banyak soalan ditanya daripada dekat dalam kelas. Sebab diorang malu, saya rasa. Bila dalam kelas, dalam online, diorang tak nampak muka. Ditanya je soalan. Tutup cam, tanya dia tutup soalan. cam, dia tanya soalan. Jadi saya suka bila ajar online sebab soalan-soalan yang tak pernah ditanya dalam kelas, diorang tanya dalam online. Jadi kita suka lah. Sebab maknanya budak ni follow dan kita boleh jawab lah. Tapi cikgu mantungkan tadi, hanya 15% je student cikgu yang Betul. sedia ada yang masuk. Yang lain tu semua student luar. Sebab dia isu dia, saya rasa hari tu parents pun tak bersedia online. Katalah untuk pelajar tingkatan 5, saya rasa mostly ada handphone lah dan ada internet. Tapi pelajar yang tingkatan 4, 3 ke bawah ni, handphone masih lagi tak ada lagi. Ada yang tak ada handphone, ada yang tak ada laptop, masih lagi perlu mak bapak punya laptop, internet di rumah masih lagi kurang. Jadi yang join masa tu saya rasa pelajar-pelajar dari luar, bukan daripada pusat tuition kami. Kemudian 4 hari bulan 6 lah itu, kerajaan ada keluarkan, MOE keluarkan garis panduan pengurusan pembukaan semua sekolah. Oh ya, betul. So antaranya kalau saya boleh sentuh pandangan 7.1 tentang pengurusan pentadbiran. Ada kena buat komiti, kena sediakan laporan kepada pusat kesihatan daerah. Macam mana benda tu beri kesan kepada pusat tuition cikgu? Kita kalau pusat tuition, kita yang paling last hari tu buka sebab bisnes banyak hari tu boleh buka. 15 Julai kita baru buka last 2 weeks lah sebenarnya. So maknanya selepas kita dah tengok yang macam mana restoran dibuka, macam mana tempat lain dibuka, dan kita pun faham macam mana nak ikut prosedur dia, dan kita ada garis panduan yang dijarakkan kerusi di dalam semua kelas lah. Maknanya sekarang setiap kerusi kelas tu, daripada dulu katakanlah size kelas tu adalah 30 orang, kita terpaksa kurangkan mungkin jadi bawah 20, 15 ke 20 bilangan kerusi saja. Jadi kita difahamkan macam cikgu ada cawangan di Ampang dan juga Setiawangsa. Betul. Jadi kos operasi untuk cover SOP tu, nak kena beli hand sanitizer-nya, sebagaimana kos operasi tu? Kos operasi tu saya rasa nak tak nak kita terpaksa lah belikan juga kan. So sekarang kita beli in bulk juga, sebab kita beli sanitizer, kita beli mesin spray tu sendiri. Sebab kalau bayar orang nak datang buat jadi terlalu mahal. So kita beli mesin spray tu dan spray sanitize kelas kita setiap sebelum dan selepas kelas kita akan sanitize. Dan kos tu saya rasa sampailah 1,000 juga sebulan jugalah. So ini semua persiapan cikgu nak menyambut balik anak murid lah ni? Ya, betul. Nak menyambut, nak scan. Saya rasa scanner tu je dah kena beli 15 kot scanner hari tu. Untuk scan. Baik, kalau kita lihat cikgu ni dah pusat tuition ni dah bertapak hampir 17 tahun. Ya, betul. Kalau budak tu dah form 5 dah dia. Jadi apa yang menyebabkan kekuatan tu sampai 17 tahun bisnes tuition cikgu ni boleh bertahan? Kekuatan saya rasa kekuatan tu saya kena berterima kasih pada tim saya lah. Cikgu-cikgu saya yang ada dalam. Cikgu-cikgu saya dah 17 tahun bersama saya. Tak ada yang keluar, tak ada yang cikgu-cikgu yang senior ni semualah. Dan kebanyakan cikgu-cikgu saya semua jauh lebih tua berbanding saya. Semua dah 55 ke atas, ada yang dah bersara, ada yang 50, semua senior. So diorang semua masih lagi bertahan. Sebab apa? Kita ajar, saya cakap dengan cikgu semua, kita ajar ikhlas. Kalau kita ajar ikhlas, dan pelajar tu insya-Allah akan datang dekat kita balik lah. Tapi jangan ajar main-main setengah cikgu yang muda-muda. Bukanlah ada cikgu yang datang ajar-ajar tu nak balik macam tu. Itu tak boleh lah. So deliver betul-betul, insya-Allah budak-budak ni akan ada lah. Cikgu, kalau saya sentuh balik tentang kos tadi tu, sebab dalam SOP juga sebut tentang kena selaraskan balik yuran, khususnya untuk mereka yang ibu bapa dan penjaganya terjejas sebab positif COVID ataupun hilang mata pencarian. Betul. Pusat tuition cikgu, macam mana cikgu bantu keluarga-keluarga yang agak ketinggalan
akibat COVID ni? Ilmu Studio ni memang kita ada buat program tajaan. Maknanya kita sponsor sendiri pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah di sekitar Lembah Kelang ni yang ibu tunggal, anak yatim, golongan asnaf untuk tuition secara percuma di pusat tuition kami. Jadi bila online hari tu kami terpaksa juga ambil kos sedikit sahaja, which is only RM20 itu sahaja untuk kita, sebab ada kos yang lain yang kita tak dapat coverkan lah. Jadi masa di pusat tuition kita boleh serap semua kos ni, dan setiap tahun kita akan tanggung lebih kurang 400 ke 500 orang pelajar lah. Bila cikgu cakap tentang sponsor tadi, tu maksudnya cikgu ada buat proposal dan sebagainya. Jadi apa unique selling point yang menyebabkan ada organisasi ataupun individu ini berminat untuk sponsor pada pusat tuition cikgu? Dia bukan individu sponsor. Kami sendiri yang sponsor setiap pelajar. Dana dari kami sendiri. Jadi kami tak perlu paperwork. Kami hanya ke sekolah, berapa orang anak yatim ada dalam sekolah, ada 10 orang, hantar, kami akan bagi tuition. Sekarang ni akibat daripada pengangguran sebagainya, adakah bilangan pelajar tu meningkat ataupun cikgu sendiri terpaksa kurangkan bilangan pelajar? Sekarang saya rasa selepas buka 15 bulan tu, bilangan pelajar yang datang masih lagi kurang. Sebab saya rasa ibu bapa risau lagi pasal COVID. Cuma yang kita nampak sekarang pelajar tingkatan 5 lah. Tingkatan yang bawah tingkatan 5 tu memang pelajar, saya rasa ibu bapa masih risau lah. Jadi saya rasa bukan saya saja, saya rasa kebanyakan pusat tuition yang lain juga rasa terkesan dan diorang pun cuba bertahan, dan kami pun sendiri dah tutup 2 cawangan. Saya rasa ada yang kenalan-kenalan saya juga yang dah tutup cawangan juga. Sejak minggu lepas buka sekolah tu, memang saya dengar ramai lah juga kawan-kawan yang ada anak-anak ni bimbang nak hantar anak mereka ke sekolah, ke pusat tuition sebab takut mereka tak ingat jaga SOP tu. Apa tindakan pusat tuition? Apa yang cikgu sendiri buat untuk pastikan, nak meyakinkan mak ayah ni jangan risau, hantar ngaji ni selamat insya-Allah. Betul. Kita nak meyakinkan mak bapak tu, of course kita SOP, normal SOP kita akan ikutlah, kita sanitize. Tapi cuma sebab kita perlu sanitize sebelum dan selepas tu. Selepas tu kita perlu buat lap meja dan kerusi sebelum dan selepas kita perlu buat. Dan apa dia panggil lagi, mak bapak ni saya rasa sebab dia buka dan minggu ni Raya Haji. Betul. Jadi diorang pun tengah tunggu lagi raya lah dulu. Dan campur pula tahun ni PT3 dan UPSR dibatalkan dan SPM ditangguh ke tahun depan. Jadi mak bapak masih ada masa lah untuk masih Cikgu Arin. Kita akan sambung selepas ini untuk sambung cerita tentang pengorbanan. Cikgu sebut tentang raya tadi. Kita akan lihat bincang lebih lanjut tentang pengorbanan frontliner kita, para pendidik untuk mendidik generasi akan datang. Semuanya kembali selepas ini bersama saya dan Ain di Darah Muda. Bertemu kembali dalam Darah Muda, membincangkan tentang topik Cikgu Tuition pun barisan harapan tau. Okey, dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Tuition juga, Cikgu Arwin yang merupakan pengarah urusan Pusat Tuition Ilmu Studio. Jadi Cikgu, dah nak dekat raya dah ni, Raya Korban. Jadi apa nilai pengorbanan lagi yang boleh ditunjukkan sebagai seorang cikgu tuition? Tadi macam-macam dah buat sanitize pergi sebelum, segala macam dah dibuat ya. Pengorbanan cikgu itulah saya rasa cikgu ni dia bukan, pada saya lah dia kewajipan bukan pengorbanan lah. Sebab kita tanggungjawab mengajar ni pada kita. Jadi kalau dah dibayar untuk mengajar, jadi macam ni pengorbanan ni maknanya kita, dunia dah maju sekarang, student boleh WhatsApp tanya soalan sekali pukul 12 malam, pukul 1 pagi pun dia. Jadi kita pun kadang-kadang bantu dia nak menjawab soalan dia orang. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia buat soalan, dia buat 1, 2, 3, nombor 2 tu disangkut. Jadi kita bantu dia kat nombor 2. Dia dapatlah jawab nombor 3, 4, 5 dia tu. Pukul 12 tengah malam? 12 tengah malam, 1 pagi. Dia kalau hari esok SPM, saya rasa malam ni sampai pukul 5 pagi, saya punya WhatsApp tak berhenti lagi lah. Cikgu pun layan. Saya pun kena layan. Jawab lah. Kalau diorang boleh hantar gambar je soalan, hantar video, dan saya akan video cara jawab dia. Okey, ni macam ni. Macam tu ya. Macam tu cara kita
bukanlah berkorban, mendidik anak-anak. Apa reaksi pelajar? Ada tak yang jenis hanya kerana sebab dah dibayar, so hampa buatlah kerja ni? Adakah ada yang jenis sangat menghargai, sangat saya berterima rasa kasih? majoriti pelajar tu menghargai lah, saya rasa. Dan mak bapak menghargai, student menghargai. Tapi cuma yang student yang esok nak periksa 2 hari boleh datang kan. Dia tak pernah belajar langsung, tiba-tiba dia tanya. Itu saya kata awak kena doa banyak-banyak je lah. Susah nak tolong dalam masa 2 hari tu susah lah. 10 hari insyaAllah boleh tolong lagi. Baik cikgu, saya ingin bertanyakan pendapat daripada cikgu. Kelas tuition ni sebenarnya satu keperluan ataupun kehendak? Oh, okey. Sebab sekolah dah belajar, betul. Ada kelas tambahan lagi. Betul. Okey, tuition bagaimana pula? Pada saya tu dia banyak student, banyak parents pun yang tak aware apa yang anak dia sebenarnya tengah belajar di sekolah kan. So pelajar ni bila dia pergi sekolah, ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang tertinggal. So katalah dia walaupun dia faham, balik 2-3 hari confirm dia lupa. Jadi dia datang tuition tu, dia belajar lagi sekali. Jadi dia refresh balik. Jadi bila dia dengar kita ajar 2-3 kali benda yang sama, dan dia akan stick dalam dia punya otak dia, dan dia akan ingat apa yang dia ajar lah. Jadi pada saya adalah keperluan. Sebab di sekolah cikgu dah mengajar, kita ajar lagi sekali. Bukannya dia datang tu kita terus buat latihan, bukanlah. Maknanya kita ajar balik lagi sekali. Cikgu sekolah ada formula, kita bagi lagi kita punya formula. Jadi pelajar tu lebih apa dia panggil, prepare lah untuk apa dia punya, macam mana dia nak menjawab soalan dia kan. So sebab saya sebut yang nak mengajar ni satu passion, akan sentiasa berterusan. Betul. Kalau saya petik satu artikel diterbitkan oleh New York Times minggu lepas, dia kata kajian mengatakan bahawa sekarang ni bekerja di rumah, maknanya buat meeting secara online ni dah tak berkesan sebab orang dah penat, banyak sangat gangguan di rumah. So cikgu sebut tadi nak ada satu perancangan untuk buat kelas online sebagainya. Apa persiapan cikgu, dan mungkin cikgu ada taktik tersendiri untuk memastikan kelas tu sentiasa menarik. Menarik dia menarik dia pada konten lah saya rasa. Kalau benda yang kita ajar tu pelajar tu memang perlu kan, jadi diorang naturally diorang akan ikut kita punya. Katakanlah contoh saya mengajar prinsip account, kalau saya ajar bab 4 dan bab 5, bab 4 dan 5 tu mesti berkait. So kalau saya kata awak tinggal bab 4, awak tak boleh faham bab 5, diorang ni akan ikut balik bab 4 ni. Dia macam mana pun. So cikgu ni kena mainkan peranan macam mana nak bagi topik tu penting dan interesting, so that dia boleh relate dengan chapter-chapter yang akan datang. Selain konten, selain cikgu yang boleh relate, bagaimana Cikgu Arin sebagai pengarah urusan ni memilih cikgu-cikgu yang akan mengajar dalam pusat tuition cikgu? Memilih. Macam mana tu? Cikgu-cikgu yang mengajar ni saya rasa diorang dah bersama saya macam tadi dah 17 tahun bersama saya. Jadi pelajar-pelajar diorang dah memang duduk dan ikut dia punya cara belajar, nota belajar dan cara penyampaian dia kan. Kadang-kadang tengok cikgu yang tua-tua ni sikit, diorang lagi mengarut. Dia mengarut maknanya dia bila dia punya kelakar yang orang tua tu lain sikit lah. Jadi budak-budak boleh faham tak? Budak-budak suka jugalah. Dia tak boleh TikTok, tapi dia buatlah benda lain yang dia boleh buatlah. Cikgu, sebab sekarang ni kami tengah menyambut 50 tahun Rukun Negara. So dalam kelas cikgu tu, cikgu sebut mendidik ni kadang-kadang ada student yang jenis rajin main kelas, ada yang jenis malas dan sebagainya. Ada protes ke malasnya. Mungkin cikgu kongsikan juga macam mana cikgu nak pastikan bila mengajar tu tidaklah mengajar prinsip perakaunan saja kan, tapi juga cuba untuk membina karakter anak murid kita ni. Saya rasa generally semua subjek kalau kita boleh relate, dan semua cikgu tu boleh relate dengan kehidupan lah kan. Contoh kalau saya ajar prinsip account, katalah topik belanjawan tunai lah kan. Saya selalu relate dengan parents diorang lah. Macam mana mak bapak dia punya belanjawan setiap bulan, macam mana belanja anak dia setiap bulan. Jadi kita nak mendidik tu, nak ajar yang silibus sekolah tu satu, yang nak mengajar yang pasal masyarakat ni satu, yang nak mengajar yang akhirat ni pun satu lagi kan. Jadi kadang-kadang pelajar, contohlah masa kelas kita tengah berjalan, tiba-tiba azan. Jadi saya akan berhenti. Dan kadang-kadang pelajar dia tak faham konsep kan. Dia kata, kenapa cikgu berhenti? Sebab saya kata, yalah masa Nabi Muhammad pun dia ajar, walaupun tengah azan dia mengaji pun dia berhenti juga. Dia berhenti juga mengaji tu. Jadi saya kata, benda ni awak semua kena faham. Jadi dia terima kasih dia. Dia dapatlah benda-benda, kita selitlah sikit ilmu-ilmu yang lain tu. Sambil belajar ada barakahnya di situ. InsyaAllah. Itulah yang kita nak. Jadi cikgu,
kita nak tahu juga nama-nama pelajar yang telah memberi bunga harum yang mekar dalam pusat tuition cikgu. Maksudnya pelajar yang mencipta rekod cemerlang, dapat straight A. Oh, okey. Pelajar yang mencipta, saya rasa setiap tahun kita ada simpan, tapi nama tu saya tak ingat lah. Maybe maknanya pelajar ni. Tapi ada target setiap tahun pasti lahirkan sekian pelajar. Pasti lahirkan tu kami tak pernah janjikan kami pasti lahirkan, tapi kami akan bagi sampai hari yang terakhir. Tapi saya jumpalah banyak pelajar yang dah berjaya, yang dah jadi berjaya ni pun lain juga. Ada yang dah jadi artis, ada yang dah jadi businessman, ada yang dah jadi doktor, ada jadi ahli agama, macam-macam lah kita jumpa kan. Yang penting dia tengok cikgu, dia kenal balik. Itu dia. Sebab dia kata muka cikgu sama lagi lah. Itu berkat lagi lah. Sebab ajar ni muka asyik sama aja lagi kan. Pasal COVID ni cikgu macam nak improve pendidikan sebagai pengusaha pusat tuition kan. COVID ni saya rasa sebelum COVID parents tak bersedia ke arah online parents, tapi saya rasa masa COVID tu dia dah memaksa semua benda ke arah online jadi parents pun naturally dah terpaksa bersedia, kita terpaksa bersedia untuk ke arah online, jadi kita pun dah bersedia, terpaksa kita lakukan online jugalah. Jadi apabila cikgu sebut tentang online, saya lihat Instagram Ilmu Studio. Antara pusat tuition yang aktif posting video, gambar. Maksudnya cikgu ni ada satu tim marketing yang tersendiri. Ya, betul. Saya panggil dia saya punya content team So dia orang develop poster, develop dekat belakang tu. Jadi dia orang ni kerja dia hanyalah developkan gambar, poster tapi dia orang ni perlu diberi guidance juga dari segi konten dia tak boleh pergi ambil gambar cikgu betul letak je. Apa cikgu tu nak sampaikan perlu ada pengisian dia jugalah. Saya rasa orang TV lagi terror lah. Kalau dapat orang TV kat situ baguslah. Orang TV besar sikit orang TV. Orang tuition tak pandai sangat buat benda tu. Sebut tentang konten dan juga dunia media sosial ni kan. Termasuk itu juga cabaran untuk anak murid sekarang ni kan. Betul. Dia tengah mengaji depan laptop, sebelah tu dia buat benda lain. Itu ada banyak bukanlah adalah kes yang macam tu juga kan. Mak bapak itu boleh telefon sebab dia kat tempat kerja, anak saya online tak? Betul, kita kena tengoklah. Ada anak online. So kita ada admin dekat belakang yang check anak puan online, tapi belakang komputer tu kita tak tahulah dia buat apa kan. Dia online je, dia letak muka dia kat situ, bawah dia tengah buat apa kita tak nampak lah kan. Itu je lah yang kita tak nampak. Tapi kalau depan-depan ni at least kita boleh pantau lah kan. Baik cikgu, mungkin boleh beri satu nasihat kepada anak-anak muda yang mungkin nak buka tuition macam cikgu juga. So apa semangat yang perlu ada? Semangat semangat saya rasa first kali paling penting adalah planning lah kan. Planning, dan kadang-kadang dia rasa dia merancang tapi benda tu jalan ke tak jalan itu kita kena berserah pada Allah lah. Sebab rezeki kita belum tentu lagi di mana. So semangat tu saya rasa sebab saya rasa mana-mana bisnes pun dia mesti satu hari rasa dia nak tutup bisnes tu. Saya dah rasa nak tutup tu banyak kali dah dulu. Tapi kita kena, sebabkan kita ada pada saya, sebab saya punya tanggungjawab tu besar kan. Saya punya ada tim dekat belakang, saya ada cikgu lagi, saya ada staff yang dekat bawah. Jadi saya kata tak apa, macam mana pun kita kena teruskan, kita kena cari cara. Cuma COVID ni penangan dia memang lain sikit lah. Betul-betul lain. Dia datang tak bagi salam. Dia datang tak bagi salam. Lepas tu dia datang, dia tepuk kita sekali, kita dah goyang dah. Tapi sekarang kita kena bangkit lah. Dan kita kena bangkit. Nasihat cikgu untuk student pula. Mentang-mentang tak ada PT3, mentang-mentang tak ada exam, pakai-pakai tak boleh sekolah. Nasihat Soal isu pendidikan kan, bukan soal syllabus saja. Betul. Pendidikan ni jangan belajar banyak macam saya dulu lah. Kita hanya belajar untuk dapatkan sijil padahal kita belajar untuk dapatkan ilmu tu. So ilmu yang kita ada, gunakan ilmu yang kita faham tu untuk cari rezeki. Jangan gunakan sijil untuk kita pergi cari kerja. Gunakan ilmu yang kita ada, pergilah cari rezeki tu. Terima kasih banyak cikgu Aryan perkongsian hari ini. Inilah dia frontliner, bukan saja soal mengaji. Soal nak kena jaga budaknya, macam-macam nak kena prepare. Dan akhir sekali ayat hikmah, gunakan ilmu untuk mencari rezeki. Betul. Jadi sebab tu kena belajar betul-betul. Hormat cikgu. Jangan dah besar jumpa cikgu dah tak kenal. InsyaAllah kenal lagi. Jadi pada penonton darah muda, sama ada yang sedang berkeluarga ataupun sedang belajar,
ingatlah pesan Cikgu Harin Sudah tadi, apa pun saya doakan selamat berjaya untuk masing-masing. Siapa yang tak exam kena belajar juga. Siapa yang exam tu kena mengaji lebih-lebih lagi lah. Dan juga anak-anak muda, jangan lupa kita dalam mood rukun negara lagi. Jadi jangan lupa untuk semarakkan rasa cinta kepada rukun negara. Itu sekian dari saya, Ain Syuhada Dan Irfan Faruqi, jumpa esok di Darah Muda.